Di sini saya ingin menegaskan hasil siasatan terhadap sindiket Edikana ni, kita telah terkesan aktiviti scam dan juga aktiviti perjudian secara online serta penipuan pelaburan pertukaran mata wang asing ataupun forex. So, apa yang dilaporkan oleh akhbar semalam ada sedikit kekeliruan. So, kita pastikan bahawa sindiket ini akan terus ditahan. Kita akan jalankan siasatan lanjut terhadap sindiket Edikana ini. Okay? Sebab isu dia adalah isu yang saya nyatakan tadi, aktivitinya adalah aktiviti yang terlibat dalam scam dan juga aktiviti perjudian, promosi perjudian secara online serta penipuan pelaburan pertukaran mata wang asing ataupun forex. Okey. Justru ingin dijelaskan di sini, pihak PDRM tidak sewenang-wenangnya akan membebaskan ahli sindiket berkenaan dan akan melakukan siasatan secara telus, terperinci dan menyeluruh. Saya ulang, kita akan laksanakan siasatan secara telus, terperinci dan menyeluruh. Okey, sangat clear itu ya. Merujuk kepada tangkapan yang telah dibuat terhadap 3 lelaki yang telah dibebaskan oleh pihak SPRM, mereka sekarang ini telah ditangkap dan ditahan oleh pihak polis di bawah Seksyen 4 braket 1 braket A Akta Pencegahan Jenayah 1959 selama 21 hari. Okey, selama 21 hari. So, permohonan untuk melanjutkan tahanan riman di bawah Seksyen 4 braket 2 braket A Akta Pencegahan Jenayah 1959 selama 38 hari lagi akan dipohon. So, kita akan pastikan kita akan memohon sekiranya tempoh 21 hari ini tamat, kita akan sambung lagi permohonan kita untuk di bawah Seksyen 4.2A pula selama 38 hari lagi. Okey. So, seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita serius dan kita akan siasat secara telus, terperinci dan menyeluruh terhadap sindiket ini. Okey. So, hasil siasatan awal setakat ini, baru beberapa hari yang kita laksanakan siasatan, kita telah mendapati sindiket yang dikatakan melibatkan Edikana adalah sindiket calling center antarabangsa yang menjalankan aktiviti mempromosikan perjudian secara online dan memperdaya mangsa untuk membuat pelaburan di dalam pertukaran wang asing forex. Okay? Tangkapan terhadap Edikana dan seorang lagi individu yang masih bebas mendapati mereka ini berperanan sebagai koordinator dan ejen untuk menyediakan kemudahan menyewa premis, menyediakan peralatan komunikasi termasuklah kemudahan internet dan lain-lain kemudahan logistik kepada sindiket dari negeri China. Perbuatan ini juga merupakan satu kesalahan. Okey. Soal siasat juga setakat ini mendapati wujud elemen scam di dalam aktiviti sindiket Edikana ini. Soal siasat lanjut oleh JSJ akan diteruskan dan subjek ini juga akan dikongsi dengan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Special Branch Cawangan Khas dan juga Jabatan Integriti Pematuhan Standard ataupun JIP untuk tindakan jabatan masing-masing. So, kita akan kongsi dengan JSJK Commercial Crime, Cawangan Khas Special Branch dan juga kita akan kongsi dengan JIPS untuk tindakan lanjut berikut bidang kuasa jabatan masing-masing. Alright. Okey, setakat ni So, ingin kami jelaskan di sini juga tindakan-tindakan yang telah kita ambil terhadap sindiket-sindiket yang beroperasi di Malaysia. So, ingin dijelaskan pada tahun 2019 dan 2020
pihak JSJ telah mengambil tindakan terhadap sindiket calling center antarabangsa dan juga tempatan dengan menuduh mereka di mahkamah dan mengambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah ataupun POKA. Pada tahun 2019, seramai 2069 orang telah dituduh di mahkamah. 2069 orang telah dituduh di mahkamah dan seramai 323 orang telah diambil tindakan di bawah POKA, di mana 11 orang yang ditangkap dan diambil tindakan di bawah POKA yang didapati terlibat dalam kegiatan calling center tempatan. So calling center ni ada dua, satu antarabangsa, satu tempatan. Okay? 11 orang yang terlibat dengan kegiatan perjudian calling center tempatan. Manakala 312 orang telah ditangkap dan diambil tindakan di bawah POKA yang terlibat dalam aktiviti perjudian calling center antarabangsa. Okay? Pada tahun ini juga pula, daripada tempoh Januari hingga Oktober, seramai 1,301 orang telah dituduh di mahkamah, manakala seramai 243 orang telah diambil tindakan di bawah POKA. So pecahannya 66 orang tindakan dikenakan di bawah POKA kerana terlibat dalam calling center tempatan, 177 orang yang diambil tindakan di bawah POKA kerana terlibat dalam aktiviti perjudian calling center antarabangsa. Okey. Rentetan daripada tangkapan sindiket Edikana yang dibuat oleh SPRM dan ditangkap kemudiannya oleh pihak PDRM, pihak JSJ telah melancarkan operasi yang bermula pada hari Sabtu lepas. So, sejumlah 12 serbuan telah dibuat di sekitar Lembah Kelang terhadap premis-premis yang dipercayai menjalankan aktiviti calling center ini. Okey. Hasil serbuan ini, pihak polis telah berjaya menahan dan menangkap seramai 138 orang, di mana pecahannya adalah seperti berikut. Warga negara China 95 orang, warga negara tempatan 43 orang. So, dengan penangkapan ini, pihak JSJ percaya menumpaskan beberapa sindiket calling center yang beroperasi di sekitar Lembah Kelang ini. Usaha tersebut masih lagi berterusan. Okay? So, salah satu sindiket yang baru ditumpas, terkesan satu sindiket yang menjalankan aktiviti mempromosikan pelacuran melalui aplikasi QQ, WQ, WeChat dan Weibo. Dan melalui aplikasi ini, sasaran pelanggan mereka adalah di negeri China. Okey. Ini adalah termasuk dalam dua serbuan yang dibuat pada malam Sabtu itu hari Sabtu, yang mana tangkapan dalam serbuan tersebut rampasan sejumlah 2.5 juta ringgit telah berjaya dirampas. Okey. Daripada jumlah tangkapan seramai 138 orang ini, 55 orang akan dicadangkan untuk dituduh di mahkamah di bawah Akta Rumah Judi Terbuka. Kita akan cadangkan untuk dituduh di bawah Akta Rumah Judi Terbuka, manakala 85 orang yang lain akan kita ambil tindakan di bawah POKA, Undang-Undang Pencegahan. 85 orang akan kita ambil tindakan di bawah POKA. Okay? Besides 85 lagi, kita masih lagi mengesan ada target-target kita hasil daripada tangkapan yang awalnya. Okey. Okey, saya ingat itu saja untuk isu yang mana tentang calling center ni dan scam ni
yang saya perlu jelaskan kepada semua. Dan seperti mana yang saya nyatakan tadi, saya percaya kesilapan yang dibuat semalam, laporan media tu, saya percaya semua orang telah clear the air. Okay.